Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan bagaimana pendekatan yang terbaik dan lebih berfokus untuk memastikan hasil daripada pelaksanaan MCO yang kedua ini akan memberikan impak bagaimana kita melihat boleh melengkukkan pandemik COVID-19. Kalau ikut angka, pada 14 hari bulan Januari ini, sebanyak kes 3,337 kes baru. Itu setakat 14 hari bulan, ya. Kalau ikut totalnya yang kes aktif hampir sudah menghampiri lebih 33,000, iaitu 32,377. Manakala kes kematian korban akibat COVID-19 adalah sekitar 578 angka ataupun korban. Dan semalam antara yang tertinggi juga itu angka korban 15 orang. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan hasil yang berbeza kalau pendekatan epidemiologi dan juga kesihatan awam masih cara yang sama apabila kita melalui fasa pertama PKP pada tahun lalu dan juga melalui fasa PKPB dan juga PKP pemulihan pada sepanjang hampir 4 bulan yang lalu. Jadi saya akan mendapatkan pandangan pakar Dr. Malina Osman, Prof. Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam di talian melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Malina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi kita terpaksa perlu bercerita tentang ini Dr. Malina dan tanggungjawab kami di Esrawani untuk mendapatkan pandangan analisis pakar kesihatan awam tentang hal ini. Jadi adakah Dr. Malina bersetuju dengan pandangan saya awal tadi bahawa kalau kita menggunakan cara lama iaitu pendekatan kesihatan awam dan juga hal-hal epidemiologi dengan melalui fasa pertama dahulu dan juga fasa-fasa seterusnya hinggalah akhir 2020 iaitu selepas peningkatan ketara gelombang ketiga. Kalau kita lihat kemuncaknya sepanjang bulan Oktober, November dan juga Disember. Jadi adakah wajar kita masih menggunakan pendekatan itu tetapi kita mengharapkan outcome ataupun hasil yang berbeza dalam kita melalui fasa kedua PKP dalam awal tahun 2021 ini? Okey, kalau kita perhatikan tindakan ataupun cara-cara yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan selama ini adalah menjurus kepada untuk mengurangkan kes. Di samping melalui pengesanan kes yang positif tu, mereka cuba mengenal pasti kes-kes kontak rapat dan juga mereka yang mungkin terdedah. Cumanya bila saya perhatikan dari segi pengesanan kes-kes positif yang berkenaan, kita banyak menumpukan pada kes yang sudah sedia positif. Bila dah ada positif, baru kita buat contact tracing. Bila dah ada positif, baru kita buat contact tracing. Dalam keadaan semasa, pada pandangan saya, kita perlu juga menambah satu lagi strategi, iaitu melihat kepada amalan-amalan yang mungkin merisikokan kepada satu komuniti terdedah kepada bahaya jangkitan dan seterusnya mencipta kluster yang baru. Dalam konteks ini memerlukan penyertaan sepenuhnya daripada masyarakat. Yang mana sekiranya kita perhatikan dalam keadaan suatu tempat yang mana individu berkenaan tidak menjaga SOP, tidak memakai mask, tidak menjaga jarak, terlibat dalam banyak aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergaulan beramai-ramai dan sebagainya, sewajarnya saringan secara serta-merta perlu dilakukan meskipun tidak ada lagi kes yang positif di tempat yang tersebut. Jadi bila kita anticipate kes-kes yang berkenaan, kita pasti dapat hasil yang pada pandangan saya lebih baik daripada kita menunggu dah ada positif baru kita membuat contact tracing. Namun di satu sudut yang lain, kita juga perlu memikirkan tentang sumber manusia dan juga keuangan yang sedia ada. Dan pada pandangan saya sudah tiba masanya kita menggerakkan masyarakat kita terutamanya dalam konteks ini bukan sahaja untuk mencetuskan kesedaran tapi juga membantu dalam konteks mengesan kes-kes yang mungkin positif dan seterusnya kita dapat melakukan pencegahan yang lebih awal. Dari formula iaitu formula find, test, trace, isolate dan juga support ataupun FTTIS ini diberi orang kata pun fokus oleh pakar-pakar kesihatan awam di luar daripada KKM supaya pihak berkuasa lebih aktif melakukan formula ini menunjukkan bahawa kalau ingin mendapatkan hasil ataupun dapat mendatarkan lengkok ini dalam masa sasaran yang dimahukan oleh pihak kerajaan, sama ada 2 minggu, sama ada 4 minggu, sama ada 6 minggu. Jadi adakah Dr. Malina merasakan bahawa kita masih tidak menggembeling segala kekuatan dalam formula FTTIS ini? Kalau kita lihat di dalam gelombang kedua dahulu, sebenarnya konteks pendekatan sedemikian telah pun dilaksanakan. Tinggal lagi ianya dilakukan secara bersasar.
Bagaimanapun daripada cadangan-cadangan yang dikeluarkan bahawa kita perlu membanyakkan lagi ujian-ujian saringan. Sehubungan itu, bila kita dapat lebih banyak test, ujian, keputusan-keputusan, mungkin kita dapat betul keputusan yang menggambarkan sebenarnya beban jangkitan yang kita hadapi. Namun demikian, dari pengalaman saya sebagai individu yang mengendalikan pelbagai keadaan-keadaan di peringkat kesihatan awam ni, kita sentiasa melihat kepada available resource, maksudnya kemampuan yang kita mampu sediakan dan juga kemampuan keuangan kita. Di samping dalam masa yang sama juga kita sebenarnya menghadapi penyakit-penyakit yang lain yang sedia ada yang memerlukan juga sejumlah keuangan untuk diperuntukkan. Jadi sehubungan dengan itu, dalam konteks kesihatan awam kita perlu ada keseimbangan dekat situ. Sekiranya kita memerlukan melakukan ujian secara besar-besaran, pada pandangan saya seperti yang saya nyatakan tadi, maksudnya kita lihat kepada faktor risiko. Sehingga kita dapati masyarakat tersebut mempunyai risiko mendapat jangkitan, kita tidak menunggu positif. Maksudnya kita dah buat dah jangkitan tu serta-merta bagi mendapatkan bagaimana keadaan di tempat berkenaan, adakah ada kes-kes yang positif ataupun tidak. Kalau kita nak melakukan secara meluas di seluruh negara, pada pandangan saya agak sukar dalam keadaan sekarang ini apabila kebanyakan kaki tangan kita sedang bertukus lumus untuk bertugas mengelakkan mereka yang dalam keadaan yang agak teruk dan sebagainya, komplikasi, mengelakkan lebih banyak kematian. Kita boleh melakukan apa yang saya cadangkan tadi, tapi tinggal lagi kita memerlukan lagi tenaga-tenaga yang dapat membantu dalam konteks untuk menjalankan ujian saringan yang lebih besar. Apa pendekatan yang di luar kotak mungkin tidak popular ataupun kita tidak mencuba lagi, tidak explore, yang Dr. Malina rasakan boleh kita guna pakai ataupun kita explore dalam fasa PKP kedua ini? Okey, saya sebelum ni pernah berbincang dengan rakan-rakan dan juga mereka yang bertugas menjalankan aktiviti ini secara langsung, aktiviti pencegahan secara langsung. Antaranya ialah pendekatan yang dilakukan di Thailand, dan ini sebenarnya sedang dilaksanakan di negara kita. Kita ada satu platform yang mana cuba memberdayakan komuniti kita untuk sama-sama turun padang dalam membantu pencegahan dan juga kawalan COVID ni. Di Thailand, kita sebelum ni beberapa bulan yang lalu apabila kita lihat data mereka, data di Thailand jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dan juga kalau dibandingkan dengan negara di Eropah dan juga negara-negara yang di luar, di sana di Asia Tengah dan sebagainya. Dan apa yang kita dapati ialah di Thailand, mereka mempunyai sukarelawan. Sukarelawan, lebih daripada 1 juta sukarelawan, termasuk di kawasan-kawasan pedalaman, di kalangan masyarakat sendiri yang membantu memantau keadaan-keadaan yang memerlukan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan. Maksudnya mereka inilah merupakan mata dan telinga kepada Kementerian Kesihatan dalam memastikan masyarakat patuh kepada SOP dan juga melaksanakan sekiranya memerlukan pemantauan di rumah dan sebagainya. Jadi model yang telah digunakan oleh Thailand ini telah dibentangkan dalam satu pembentangan pada bulan November dan Disember lalu dan memberikan kepada kita satu impak yang sangat impresif. Dan sekiranya kita mampu lakukan sedemikian, bukan sahaja terhadap COVID-19, tapi juga pendekatan memberdayakan masyarakat dalam konteks untuk membantu kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan khususnya dalam melakukan sebahagian daripada aktiviti-aktiviti di lapangan, yang mana dengan adanya penglibatan masyarakat, ia lebih dekat dan lebih mudah untuk kita sebut memberikan impak daripada kita menunggu barulah kita nak laksanakan. Sekiranya kita dapat memberdayakan itu, pada pandangan saya ia adalah sangat baik dan kita harap kita dapat mencontohi apa yang dilakukan di Thailand. Bagaimana dengan pendekatan untuk menggunakan segala resources ataupun apa yang kita sedia ada, iaitu misalnya kalau Kementerian Kesihatan frontliners kita sudah exhausted ataupun sudah overwhelming sepanjang tahun ini, bagaimana kita boleh mendayakan komuniti di kementerian-kementerian yang mungkin tidak banyak berfungsi ketika MCO dan juga PKP yang lepas supaya mereka dapat diserapkan segera
kalau kita nak mengambil pekerja-pekerja kontrak itu mungkin mengambil masa dari sudut birokrasi dan sebagainya. Walaupun itu dibenarkan oleh pihak kerajaan untuk KKM melantik lebih ramai pekerja kontrak pada ketika ini. Tetapi mungkin dari sudut kementerian yang lain, misalnya yang boleh menyumbangkan kepakaran tenaga kerja mereka untuk menolong KKM dan juga pihak berkuasa berkaitan dengan contact tracing, berkaitan dengan isolasi, berkaitan dengan saringan dan sebagainya. Okey, dalam konteks ini saya menjangkakan ianya suatu perkara yang boleh dilakukan. Namun kita melihat dari segi pentadbiran ataupun pengurusan sebuah kementerian, mereka juga mempunyai KPI masing-masing. Mungkin juga kalau kita boleh memperuntukkan sebahagian daripada kekitangan untuk membantu Kementerian Kesihatan, ialah merupakan satu perkara yang amat baik untuk dilakukan. Dan pada masa ini sebahagian daripada kekitangan kerajaan juga bekerja dari rumah. Jadi sekiranya mereka ini dapat berdayakan untuk turut membantu memperkuatkan masyarakat setempat dalam konteks untuk penjagaan kesihatan dan pematuhan terhadap SOP, ia adalah sesuatu yang sangat baik. Saya juga melihat potensi anak-anak kita di universiti yang sekarang ini melakukan pengajian mereka di rumah ataupun di kampung halaman masing-masing juga boleh diberdayakan. Sepanjang pengalaman saya dengan anak-anak kita ni, mereka adalah merupakan satu golongan yang sangat kreatif, yang cepat untuk turun ke padang dan mereka hanya menunggu arahan bagaimana yang terbaik untuk kita lakukan kepada masyarakat. Sekiranya kita dapat address ataupun memberikan kata-kata semangat ataupun satu inisiatif yang terbaik, saya yakin golongan-golongan mahasiswa-mahasiswi dan juga mereka yang di kolej-kolej dapat turun padang sama-sama membantu kerajaan dalam melaksanakan apa yang kita sebut tadilah. Kita harap ada sukarelawan-sukarelawan yang dapat membantu kekitangan kesihatan untuk aktiviti contact tracing, saringan dan sebagainya. Ia adalah merupakan satu perkara yang kita boleh latih dan mereka ini adalah satu golongan yang saya ingat sangat mudah untuk diberikan latihan dan sebagainya. Dengan formula FTTIS itu, Dr. Malina, ada juga perdebatan di kalangan pakar kesihatan awam bahawa pada ketika ini kita perlu menjaga mereka yang sudah positif yang bergejala dahulu. Keperluan mendesak untuk menjaga mereka dan supaya tidak dijangkiti oleh keluarga dan juga primary contact ataupun secondary contact yang lain. Jadi yang secondary ataupun primary contact itu tidak perlu dibuat ujian. Di mana asas ini? Adakah Dr. Malina bersetuju? Pada pandangan saya, apa yang menjadikan keadaan sedemikian apabila ujian-ujian pengesahan hanya dihadkan pada individu yang berkenaan, ia adalah merupakan untuk tujuan pihak kementerian ataupun doktor-doktor yang berkenaan untuk memantau keadaan secara klinikal pada indeks kes ataupun pesakit yang telah dikesan positif dan hanya kontak-kontak rapat. Sebahagian daripada yang lain itu disebabkan kemampuan dan juga keupayaan kita pada keadaan sekarang ini agak terhad. Jadi sekiranya ada kesedaran di kalangan mereka yang terlibat, maksudnya mereka ada sejarah terlibat ataupun expose dengan kes-kes yang positif dan mereka mahu melakukan sendiri ujian-ujian saringan, ia adalah merupakan sangat digalakkan. Dan di samping itu juga mereka boleh mendapatkan nasihat-nasihat secara langsung daripada pakar-pakar yang berkenaan ataupun doktor ataupun Kementerian Kesihatan, klinik-klinik dan sebagainya, apa yang mereka harus lakukan sekiranya terdedah kepada individu-individu yang disyaki positif. Saya menjangkakan keadaan tersebut bila kita terpaksa memilih mereka yang perlu menjalankan ujian saringan ialah disebabkan oleh dalam keadaan kita sekarang ni agak getir kita terpaksa merawat pesakit dalam lingkungan kita aktif sekarang ni seperti disebut tadi lebih 30,000. Kalau kita berbanding pada bulan Mac, April tahun lepas, kes aktif positif pada waktu itu maksimum 2,596 Dalam angka sekarang ni ia melibatkan lebih daripada, saya ingat lebih 15 kali ganda. Jadi keadaan tersebut sebenarnya tidak memampukan kita untuk melakukan sedemikian terperinci seperti mana yang kita lakukan pada April dan Mac tahun lepas. Dr. Malina, kalau itu caranya, adakah wajar kita memberikan sedikit motivasi kepada kelompok primary contact dan juga secondary contact yang mereka jangkakan mereka expose kepada mereka yang sudah positif ini supaya tampil membuat saringan? Apa caranya? Kalau boleh dimurahkan ujian saringan PCR ataupun RTK itu, mengapa tidak dibuat? Diperbanyakkan pusat-pusat saringan ini di kawasan komuniti mereka ataupun klinik-klinik swasta supaya mudah akses untuk mereka bergerak, kerana sekarang pun ada MCO radius 10 km saja dari rumah kediaman kita. Jadi apa yang boleh diberikan galakan oleh pihak berkuasa supaya mereka tampil dengan sukarela untuk membuat saringan dan akhirnya mereka tahu kondisi mereka yang sebenar?
Saya menyokong kalau macam kata ujian saringan tu dapat diperbanyakkan dan dalam masa yang sama kos tu dapat dikurangkan. Pada masa ni rata-rata ujian saringan PCR dan juga ujian RTK masih lagi dalam julat 3 digit lah kalau saya nak rekaskan dia punya kos. Sedangkan seperti mana yang dibentangkan oleh pakar-pakar yang memperdebatkan tentang ujian saringan, kos sebenarnya tidak sampai RM50 untuk RTK dan juga demikian PCR tidaklah begitu tinggi. Namun saya mengharapkan agar ada polisi yang membantu keadaan ini dapat ditambah baik melalui penurunan harga dan seterusnya membolehkan ramai di kalangan kita untuk tampil ke hadapan secara sukarela dalam melakukan ujian-ujian berkenaan. Sebenarnya ujian berkenaan tak begitu susah. Banyak hospital-hospital ataupun klinik swasta sekalipun membuka peluang ini untuk dijalankan saringan tersebut. Tinggal lagi ada sedikit penambahbaikan yang saya cadangkan. Sekiranya ujian tersebut dilakukan oleh swasta terutamanya, tindakan yang sama juga seperti mana yang diambil oleh kerajaan, klinik hospital kerajaan perlu dia lakukan. Maksudnya mereka tidak hanya mengambil peranan untuk saringan saja, tapi juga dalam konteks untuk menasihatkan dan juga memberi mengambil langkah berjaga-jaga, kuarantin dan seterusnya memaklumkan pada pihak Kementerian Kesihatan sekiranya ada kes-kes yang positif. Ya, berkaitan dengan isolasi komuniti, ini juga menjadi persoalan masyarakat. Kenapa yang dah positif ini lambat ataupun tidak diangkat ke hospital ataupun pusat kuarantin khas yang bergejala ringan ini. Jadi kalau mereka tidak bergejala, tiada simptom ini, mereka diminta tinggal di rumah dan KKM akan membuat ujian ataupun membuat penilaian adakah wajar mereka tinggal di rumah saja mengikut kemampuan dan juga apa yang mereka ada di rumah itu, boleh diisolasi dengan bilik khas dan sebagainya. Kita tidak dengar SOP daripada KKM atau bagaimana clinical support untuk mereka boleh tinggal di rumah dengan selamat, tidak akan dijangkiti oleh ahli keluarga mereka yang lain, pergerakan mereka bagaimana, kalau ada tiba-tiba simptom-simptom baru timbul bagaimana. Jadi ini juga perlu dijelaskan, Dr. Molina. Ya, betul, saya setuju. Saya pada pandangan saya pada masa ni sudah sampai masanya lah pihak Kementerian Kesihatan dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam konteks pencegahan ini memperbanyakkan maklumat-maklumat yang disampaikan masyarakat dalam bentuk yang kita sebut mampu untuk menarik semua kita ni untuk mendengar. Maksudnya kita setiap hari sekarang ni looking forward untuk mendengar apa yang diumumkan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham. Tapi dalam masa yang sama mereka juga pada pandangan saya perlu memperbanyakkan individu-individu yang boleh tampil ke hadapan untuk menyampaikan secara terperinci kita sebut semua updated information dari masa ke semasa. Maksudnya kita seluruh negara ni well informed, dimaklumkan SOP terkini, apa yang dilakukan oleh kementerian dan sebelum perkara itu berlaku sepatutnya telah diberikan maklumat dan penjelasan. Saya bagi contoh tentang isu isolasi ataupun mereka-mereka yang telah dikesan positif tapi terpaksa tinggal berhari-hari di rumah tanpa diberikan bukan tanpa diberikan, mereka diberikan maklumat tapi mereka tertunggu-tunggu tertunggu-tunggu dari hari ke hari bila agaknya pihak berkenaan akan datang untuk mengambil ke pusat-pusat yang berkenaan. Maklumat-maklumat seperti ini sebenarnya memberikan satu keadaan yang mana kita ramai yang tertanya-tanya ke mana sebenarnya arah tuju kita punya rawatan ataupun konteks pendekatan yang sedemikian. Jadi pada pandangan saya setiap hari sepatutnya juga kita perlu juga ada satu pengumuman di samping Datuk Seri Ismail Sabri menjalankan maklumat tentang MKR dan Datuk Seri Tan Sri DG dengan kesihatan, tapi maklumat tentang apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ini juga perlu disampaikan. Saya bagi contoh sekali lagi, saya minta maaf saya bagi contoh lagi sekali Thailand. Di Thailand mereka ada setiap hari seorang doktor yang bukanlah di kalangan mereka yang di ranking yang atas lah, tapi mereka yang sebagai frontliners
setiap hari, waktu tengah hari memberikan maklumat untuk semua rakyat Thailand tentang konteks pencegahan dan juga updated information, maklumat-maklumat terkini. Pada pandangan saya, anak-anak kita ni, terutama yang umur 20-an, 30-an ni, mereka looking forward untuk melihat satu ikon di kalangan umur mereka sendiri untuk dapat menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan. Sekiranya kita dapat menerima maklumat tersebut secara contemporary, maksudnya selari dengan waktu tu, jadi kita agak tenteram, tidak tertanya-tanya ataupun memberikan banyak-banyak persoalan sehingga kita memperdebatkan betul ke tidak ni dan sebagainya. Dr. Malina, bagi FTTIS, kelompok rentan seperti warga asing, pekerja asing, depo tahanan penjara, tetapi dalam depo tahanan penjara mungkin kita tidak berjumpa dengan mereka, tetapi pekerja asing ini kebanyakannya sektor inilah yang dibuka sekarang, perkilangan, tapak pembinaan dan seumpamanya. Jadi mereka akan berada di keliling kita bagi mereka yang keluar bekerja ataupun akan pergi ke tempat beli belah untuk memberi keperluan harian dan sebagainya. Kalau dalam MySejahtera, kalau kita pergi ke klik hotspot itu, akan diberitahu berapa kes di keliling radius 1 kilometer sahaja. Tapi kita tak tahu di mana. Jadi bagaimana kita dapat mengawal kelompok rentan pekerja asing, warga asing dan parti seperti ini? Kerana kita tahu mereka ramai jumlahnya dan kes yang banyak sekarang di kalangan mereka. Jadi kita tidak dengar SOP yang baru ataupun cara pendekatan untuk kita fahami dan juga kita berjaga-jaga apabila melihat pergerakan warga asing ataupun pekerja asing yang ada di keliling kita. Dr. Malina. Satu perkara lah selain daripada SOP mengenai pekerja asing ataupun mungkin mereka yang merupakan parti pendatang asing tanpa izin. Pada pandangan saya, satu perkara yang memerlukan perhatian terperinci lah ialah mengenai data-data yang dikongsikan dengan kita semua. Pada pandangan saya, sekiranya ada ketelusan dari segi perkongsian data mengenai taburan kes di sekeliling kita, tempat-tempat yang berkenaan, masyarakat dimaklumkan di mana sebenarnya taburan tersebut. Pada pandangan saya, ia adalah sebahagian daripada yang sangat kita perlukan dalam mengambil langkah berjaga-jaga yang sedemikian. Maksudnya, saya bagi contoh seperti mana saya di Bandar Baru Bagi ini, kita ada juga mereka-mereka pekerja asing yang bekerja. Sekiranya kita mendapat maklumat berkenaan perkara tersebut, kita tidak akan mempersoalkan apabila kita bergaul dengan mereka. Sama juga seperti kita dalam masyarakat kita, iaitu di kalangan masyarakat tempatan. Kita maklum bahawa di kalangan pekerja asing, peruntukan keuangan itu agak terhad. Baru-baru ini, seperti mana yang telah dinyatakan bahawa dilakukan saringan besar-besaran di tempat-tempat yang mengambil pekerja asing sebagai pekerja mereka melalui peruntukan tertentu. Jadi ia melibatkan sejumlah kos yang besar. Jadi kalau misalkan kita dapat memberdayakan juga individu-individu yang merupakan pekerja asing ini, sama seperti kita memberdayakan masyarakat tempatan, ia adalah merupakan satu perkara yang sangat baik untuk dilakukan. Pekerja asing pada pandangan saya adalah sebahagian daripada kita, walaupun mereka bukanlah berasal daripada negara kita. Kalau misalkan kita dapat melakukan satu perkara yang membolehkan mereka memberikan komitmen dan tanggungjawab, sama seperti mereka memberikan tanggungjawab kepada negara mereka. Sekarang mereka berada di negara kita dan mereka juga bertanggungjawab bersama-sama untuk memelihara kesejahteraan dan juga bertanggungjawab kepada masyarakat setempat. Okey, itu kelompok pekerja asing. Satu lagi kelompok yang rentan adalah Dr. Malina, warga tua dan juga mereka yang sudah ada sejarah penyakit-penyakit kronik. Ini kita sedih sangat setiap hari bila Tan Sri Hisham membuat pengumuman kalau korban kematian COVID ini majoritinya di kalangan mereka yang sudah pun berusia dan ikut senarai itu ada macam-macam penyakit yang sedia ada. Buah pinggang lah, darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Amat sedih kita dengar. Pastinya keluarga lagilah sedih kerana mereka tidak dapat berjumpa langsung dengan waris mereka. Jadi bagaimana kita dapat terus melindungi kelompok ini, Dr. Malina, dalam kita menjalani fasa kedua MCO ini? Okey, saya ada dua isu yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kita ada golongan rentan ataupun golongan warga emas yang tempatkan di tempat-tempat institusi tertentu, di rumah pusat jagaan orang tua dan juga mungkin di hospital-hospital yang memerlukan rawatan secara berpanjangan, pusat-pusat yang memerlukan rawatan secara berpanjangan. Di tempat-tempat yang macam ni, saya ingat dulu saya pernah berkongsikan pendapat yang mana pekerja-pekerja di tempat tersebut perlu melalui saringan secara berkala, secara rawak. Maksudnya kita boleh pantau dari masa ke semasa sebab mereka memang akan melakukan jagaan ataupun
mungkin rawatan-rawatan tertentu yang perlu mereka lakukan terhadap warga emas dan golongan-golongan rentan berkenaan. Jadi surveillance ataupun pemantauan berterusan ni perlu dilakukan. Bukannya kita nak tunggu dah ada satu penyakit baru kita nak buat contact tracing. Keadaan tersebut sebenarnya tidak digalakkan. Satu lagi, kalau saya boleh sebut sentuh jugalah mengenai kluster di penjara. Dia sama juga. Sebab apa? Ada keluar masuk di kalangan warda ataupun pegawai. Jadi kelompak ni sebenarnya sepatutnya dilakukan ujian saringan dengan lebih kerap. Bukannya sekali saja and then kita biar. Padahal exposure ataupun pendedahan itu berterusan. Dan untuk golongan warga emas, golongan rentan yang berada di rumah. Pada pandangan saya, pada masa sepatutnya, pada tempoh kita pandemik ni, kita perlu memberikan perhatian kepada individu-individu yang rentan sedemikian, yang mana setiap kali, kalaulah kata saya bagi contoh je, kalau seorang ibu bapa tu dah berusia 70 tahun, ada kecil manis, darah tinggi dan sebagainya, setiap anak-anak yang nak datang ziarah tu perlu buat ujian saringan. Kalau saya boleh nyatakan di sini. Maksudnya kena pastikan mereka tu negatif baru boleh jumpa ibu bapa. Kalau tak boleh buat macam tu, jangan dekati mereka, jangan peluk cium, salam dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ialah ia tidak sedemikian. Masing-masing menganggap tak mungkin saya ni ada ada jangkitan. Sedangkan di luar sana mereka bergaul dengan ramai individu-individu yang kita tak tahu status mereka dan mungkin mereka ni asymptomatic, balik ke kampung, ada kontak dengan ibu bapa yang sudah berusia dan menyebabkan jangkitan berkenaan. Kita perlu maklum bahawa jangkitan COVID ni hanya 5 hari pertama akibat virus. Tapi selepas itu adalah merupakan tindakan imun yang agak keterlaluan kepada sistem badan yang menyebabkan sebahagian menjadi rosak dan mengakibatkan komplikasi kematian. Jadi kita perlu mengelakkan jangkitan itu daripada berlaku. Jadi pada pandangan saya, sikap kita perlu diubah. Jika kita sayangkan mereka, tak apalah kita susah sedikit pun, buat saringan dulu ataupun pastikan kita patuh pada SOP jika perlu berjumpa. Kalau tak, tangguhkanlah dulu untuk balik ke kampung, stay dulu dan tak ke mana pun. Sebab selama ni pun memang kita kontak ibu bapa kita, cuma keadaan sahaja yang pada masa ini tidak membenarkan kita melakukan ziarah sekerap seperti sebelum ini. Jadi kalau semua pendekatan-pendekatan yang lebih segar, yang lebih baru dan lebih berfokus ini dapat dijalankan, Dr. Malina menjangkakan kita dapat melandaikan lengkok ini dalam masa yang kita sasarkan? Saya harap dan saya berdoa mudah-mudahan sedemikianlah kita punya corak pandemik yang kita lalui, terutama pada gelombang ketiga ni. Gelombang ketiga ni kita masih belum nampak lagi puncaknya di mana. Hari demi hari kes kumulatif aktif terus meningkat. Jadi pada pandangan saya tindakan agak krusial ataupun penting sekarang ini ialah kepada ujian saringan tersebut. Perlu diperbanyakkan tapi melihat kepada pendedahan tingkah laku, adakah ia menjurus kepada akan berlakunya jangkitan. Jika ada di situ memang kita perlu mengadakan ujian saringan, tidak perlu menunggu dah positif barulah kita perlu buat contact tracing dan seterusnya. Terima kasih Prof. Madya, Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Dr. Malina sekali lagi ya. Dan semoga pihak-pihak yang berkenaan mendengar perbincangan kami pada malam ini. Tanggungjawab kita untuk jaga kita dan kita mahu pandemik ini dapat dilenturkan lengkoknya dalam masa yang terdekat dan kita boleh kembali hidup seperti biasa. Sekian sahaja agenda awal ini pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.